Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 6 yang terdiri daripada Nur Farhani binti Muhammad Faisul, Nurlana Izzati binti Marzuki, Nur Anis Hanani binti Abdul Razak, Nur Emilia binti Hashim. Kumpulan kami akan membentangkan berkenaan cukai barang dan perkhidmatan di United Kingdom. Tajuk tugasan yang dipilih adalah cukai barang dan perkhidmatan atau erti kata lain adalah cukai nilai tambah di negara United Kingdom. Tujuan kumpulan kami memilih tajuk ini adalah bagi meneliti bagaimana pelaksanaan VAT di United Kingdom serta kesan dari pelaksanaan cukai tersebut. Antara Oktober 1940 dan Mac 1973, United Kingdom mempunyai cukai penggunaan yang dipanggil cukai belian yang dikenakan pada kadar yang berbeza bergantung pada kemewahan barangan. Cukai belian telah dikenakan pada harga borong yang diperkenakan semasa Perang Dunia Kedua. Tidak seperti cukai nilai tambah iaitu VAT, cukai belian telah digunakan di tempat penghilangan dan pengedaran. Pada 1 Januari 1973, UK menyertai Komuniti Ekonomi Eropah dan sebagai gantinya cukai belian telah digantikan dengan cukai nilai tambah pada 1 April 1973 dan ia merupakan sumber hasil kerajaan ketiga terbesar selepas cukai pendapatan serta insurans nasional. Ia ditadbir dan dikutip oleh HM, Hasil dan Kastam terutamanya melalui Akta Cukai Nilai Tambah pada tahun 1994. Seterusnya adalah definisi cukai barang dan perkhidmatan di UK. VAT dikenakan ke atas kebanyakan barangan dan perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan berdaftar di UK dan beberapa barangan dan perkhidmatan yang diimport dari luar UK. Kadar VAT ialah kadar standard iaitu sebanyak 20% sejak 4 Januari 2011. Sesetengah barangan dan perkhidmatan tertakluk pada VAT pada kadar yang dikurangkan sebanyak 5% seperti bahan api domestik atau 0% seperti kebanyakan makanan dan pakaian kanak-kanak. VAT adalah cukai tidak langsung kerana cukai itu dibayar kepada kerajaan oleh penjual iaitu perniagaan dan bukannya orang yang akhirnya menanggung beban ekonomi cukai iaitu sebagai pengguna. Penentang VAT mendakwa ia adalah cukai regresif kerana orang berpendapatan rendah membelanjakan bahagian yang lebih tinggi daripada pendapatan yang boleh guna mereka untuk VAT berbanding orang berpendapatan tinggi. Mereka yang memihak kepada VAT mendakwa ia adalah progresif kerana pengguna yang berbelanja lebih membayar lebih cukai VAT. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farahani binti Muhammad Faisal, nombor matrik 2794488. Okey, seterusnya saya akan meneruskan perbincangan dengan pengelasan cukai. Secara umumnya, di bawah pengelasan cukai, kaedah pembayaran cukai terdapat dua bentuk iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung ialah sejenis cukai di mana pihak yang membayar cukai adalah juga pihak yang menanggung beban iaitu liability atau kerugian akibat pengenaan cukai tersebut. Dalam erti kata lain, pembayar cukai tidak dapat mengalihkan beban cukai kepada pihak lain. Pada masa yang sama, konsep insiden undang-undang dan insiden ekonomi. Insiden undang-undang merujuk kepada pihak yang ditetapkan oleh statut atau undang-undang untuk menyampaikan bayaran cukai kepada pihak kerajaan. Sebaliknya, insiden ekonomi merujuk kepada pihak yang menanggung kerugian akibat pengenaan sesuatu cukai. Apabila insiden undang-undang sama dengan insiden ekonomi, jadi cukai tersebut adalah cukai langsung. Pada masa yang sama, apabila insiden undang-undang sesuatu cukai tidak sama dengan insiden ekonominya, cukai itu merupakan cukai tidak langsung. Ini kerana pihak yang diwajibkan membayar cukai kepada kerajaan mungkin dapat mengalihkan sebahagian atau sepenuhnya beban cukai kepada pihak lain. Pengalihan beban cukai boleh dilakukan melalui kenaikan harga barang atau perkhidmatan. Selain itu, bagi cukai pendapatan individu telah menjadi tanggungjawab individu yang dicukai untuk menyampaikan sebahagian daripada pendapatannya sebagai bayaran cukai kepada kerajaan. Individu tidak dapat memindahkan beban cukai pendapatannya kepada pihak lain. Ia merupakan satu contoh cukai langsung. Hal yang sama berlaku bagi cukai ke atas harta benda. Sebaliknya, bagi cukai jualan, pihak yang bertanggungjawab menyampaikan bayaran cukai kepada kerajaan adalah penjual. Tetapi individu tersebut berkemungkinan dapat mengalihkan beban cukai pada pengguna melalui kenaikan harga barang. Oleh itu, cukai barang dan perkhidmatan di United Kingdom dikategorikan sebagai cukai tidak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nurul Anisani binti Razak, nombor matrik 279617. Saya akan menyambung pembentangan mengenai tujuan cukai dikenakan di UK. Yang pertama adalah untuk menjana hasil kerajaan.
Hal ini dapat dibuktikan melalui data hasil pendapatan UK pada tahun 2021, UK telah menjana hasil pendapatan sebanyak 916 pound bilion. Dan daripada hasil tersebut, VAT telah menyumbang sebanyak 143 pound bilion dengan menduduki tempat ketiga tertinggi dalam menyumbang hasil pendapatan negara. Seterusnya, tujuan cukai adalah untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Hasil daripada pendapatan ini boleh digunakan oleh pihak kerajaan untuk membangunkan negara. Sebagai contoh dari aspek sosial, kerajaan boleh laburkan wang untuk pendidikan dengan menambah bilangan pusat pendidikan, menaik taraf pusat pendidikan dan sebagainya. Dari aspek ekonomi pula, kerajaan boleh menggunakan hasil kutipan cukai dengan merancangkan lagi sektor industri muda, di mana kerajaan boleh menjadikan bantuan keuangan kepada penggiat sektor terbabit. Akhir sekali, dari aspek politik, kerajaan boleh menggunakan hasil kutipan cukai untuk menaik taraf sistem pentadbiran dengan mewujudkan kaedah pendigitalan supaya urusan pentadbiran dan perkhidmatan pelanggan berjalan dengan cekap dan pantas. Seterusnya, saya akan menerangkan kadar cukai di United Kingdom. Kadar cukai nilai tambah iaitu VAT untuk cukai barang dan perkhidmatan yang dikenakan di UK iaitu sebanyak 20% iaitu merupakan standard. Kadar cukai ini dikenakan kepada semua barangan dan perkhidmatan bercukai yang tidak disenaraikan dalam kadar VAT seperti berikut. Selain itu, kadar VAT sebanyak 5% iaitu dikurangkan seperti tempat duduk kereta kanak-kanak, perumahan sosial tertentu, bekalan elektrik, gas asli dan lain-lain lagi. Di samping itu, kadar VAT iaitu 0% iaitu SIFA dikenakan kepada pakaian kanak-kanak, buku bercetak tidak termasuk e-buku, bekalan air isi rumah serta bahan makanan asas. Selain itu, pelancong dan pelawak ke UK boleh membeli belah tanpa cukai sepanjang penginapan mereka. Dalam pada itu, mereka berhak menuntut bayaran balik ke atas mana-mana VAT yang dibayar untuk barangan yang dibeli di negara tersebut dengan syarat mereka membawa barang-barang ini bersama mereka apabila mereka meninggalkan UK. Okey, seterusnya saya akan menerangkan prinsip percukaian bagi cukai barang dan perkhidmatan di UK. Cukai barang dan perkhidmatan di United Kingdom dapat memenuhi prinsip ikuti kecekapan ekonomi dan keberkesanan dalam pentadbiran cukai. Pada dasarnya, sistem cukai barang dan perkhidmatan yang dilaksanakan di UK memenuhi prinsip ikuti. Hal ini dikatakan demikian kerana cukai barang dan perkhidmatan yang dikutip serta diadakan dengan adil lagi saksama ke atas masyarakat negara UK. Prinsip faedah menyatakan bahawa mereka yang menggunakan perkhidmatan di negara United Kingdom dan menikmati faedah daripada kemudahan awam perlulah membayar cukai yang telah ditetapkan. Selain itu, harga yang dibayar mencerminkan faedah yang diterima oleh individu. Konsep ini lebih kurang sama dengan konsep harga yang dibayar oleh pengguna untuk mendapatkan sesuatu barang atau perkhidmatan yang dijual oleh firma di pasaran swasta seperti di UK bagi mendapatkan makanan dan pakaian kanak-kanak misalnya, kadar cukai nilai tambah tidak dikenakan. Hal ini dikatakan demikian kerana cukai yang dikenakan ke atas sesuatu barang dan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan disifatkan sebagai harga, maka ia adalah satu pembayaran ke atas penggunaan bagi barang atau perkhidmatan itu. Konsep ini akan lebih jelas apabila kita hubungkan dengan jenis cukai tertentu seperti bayaran untuk pembelian kursi untuk bayi. Di samping itu, prinsip kecekapan ekonomi juga dapat dilihat bagi cukai barang dan perkhidmatan di UK. Cukai nilai tambah di UK yang dikenakan pada hampir semua barang dan perkhidmatan, misalnya peraturan baharu yang diperkenalkan pada Januari 2021 iaitu jika rakyat di negara UK mengimport atau memesan barangan dalam talian dari luar UK dan jumlahnya tidak melebihi 135 pound sterling, secara tidak langsung individu tersebut perlu membayar VAT pada tempat jualan. Akhir sekali, prinsip keberkesanan pentadbiran juga dapat dilihat dalam sistem cukai barang dan perkhidmatan di UK. Hal ini dikatakan demikian kerana kos pentadbiran dan pengukuran cukai ini adalah rendah disebabkan struktur cukai yang mudah. Kesimpulannya adalah VAT telah dilaksanakan di UK semenjak tahun 1973 menggantikan cukai belian. Hal ini demi memajukan serta menambahbaikkan ekonomi negara UK. Cukai VAT pada awalnya telah ditetapkan sebanyak 10%, tetapi semakin meningkat tahun, cukai VAT semakin tinggi selari dengan peningkatan harga barang.
Objektif yang kita dapat lihat dalam pelaksanaan VAT di negara United Kingdom adalah untuk menjana hasil kerajaan serta membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hal ini kerana kita dapat lihat bahawa hasil kerajaan UK melalui penerimaan semasa sektor awam menunjukkan VAT di UK turut menyumbang kepada hasil pendapatan negara tersebut. Ini telah dibuktikan dalam statistik yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan United Kingdom. Berdasarkan tugasan 1 telah dibincangkan mengenai cukai VAT di United Kingdom meliputi tujuan pengenaan cukai, penggelasan, kadar cukai dan prinsip cukai di negara tersebut. Setiap pelaksanaan cukai mempunyai kesan sama ada negatif atau positif. Oleh hal yang demikian, objektif tugasan yang kedua ini, kami akan membincangkan kesan pengenaan VAT di United Kingdom terhadap individu, masyarakat dan negara meliputi impak positif atau negatif pelaksanaan cukai berkenaan di negara tersebut. Assalamualaikum, dalam sejahtera, saya Namilia binti Hashim. Saya akan menerangkan kesan positif GST di UK. Kesan pertama adalah GST dapat meningkatkan imbangan pembayaran di UK. Sebelum pengenalan sistem percukaian GST di UK, negara tersebut telah mengalami kebimbangan dengan keadaan imbangan pembayarannya dan UK juga mengalami defisit. Namun, setelah sistem percukaian GST di UK diperkenalkan, GST telah membawa satu perubahan yang besar kepada sistem ekonomi negara tersebut. Hal ini kerana GST dapat mengurangkan beban cukai ke atas ekspor UK. Maka, imbangan pembayaran dalam negara tersebut dapat diatasi dan isu tersebut tidak lagi menjadi kebimbangan kepada negara tersebut. Kerana GST akan memastikan ia berada di sistem kadar pertukaran yang tetap. Kesan kedua adalah meningkatkan hasil pendapatan dalam negara. Cukai GST yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan telah menaikkan hampir 30% hasil cukai di UK. Hal ini kerana GST telah mengurangkan beban cukai utama yang telah dikenakan oleh kerajaan pusat dan negeri. Ini menyebabkan kos pengeluaran bagi barangan dan perkhidmatan di UK menjadi rendah. Ini menyebabkan kadar pengeluaran barangan dan perkhidmatan di UK meningkat. Oleh itu, sektor ekspor UK dapat berkembang dengan pesat disebabkan keseragaman yang dilakukan oleh kerajaan pada kadar dan proses percukaian dalam negara. Kesan ketiga adalah mengurangkan kesan cukai lain. Sistem percukaian yang wujud sebelum GST diperkenalkan di UK mewujudkan kesan cukai bertingkat, iaitu cukai yang dikenakan ke atas setiap peringkat pengeluaran. Barangan tersebut akan terus dikenakan cukai sehingga dijualkan kepada pengguna. Contohnya, unit pembuat perlu membayar cukai eksis bagi mendapatkan barangan mentah dan kemudian VAT dikenakan apabila barangan tersebut telah siap dijual. Dalam keadaan ini, kilang atau pengeluaran perlu membayar kedua-dua cukai ST dan VAT pada tahap pengeluaran yang berbeza. Hal ini kerana GST dapat menanggung cukai tidak langsung yang dikenakan oleh pusat kerajaan dan negeri seperti cukai eksis, VAT dan cukai perkhidmatan. Oleh itu, GST dikatakan dapat mengurangkan kesan cukai lain kerana GST hanya dikenakan pada satu peringkat sahaja. Saya akan menyambung pementaangan mengenai kesan negatif VAT di United Kingdom. Yang pertama, kesan negatif VAT terhadap individu ialah membebankan golongan berpendapatan rendah. Golongan berpendapatan rendah perlu membelanjakan sebahagian besar daripada wang mereka bagi menampung kos cukai GST yang dikenakan ke atas pembelian barang dan perkhidmatan. Hal ini dikata demikian kerana di UK, peniaga yang menjual barang dan perkhidmatan perlu mendaftarkan syarikat mereka di bawah HM Revenue and Custom. Apabila mereka mendaftar GST, mereka akan mengenakan cukai ke atas barang dan perkhidmatan yang dijual mereka. Cas tambahan ini dikenakan kepada pelanggan untuk menampung kos pengeluaran pihak peniaga. Rentetan daripada keadaan ini menyebabkan pelanggan perlu membayar cukai tambahan terhadap pembelian yang dilakukan. Golongan ini akan merasa sukar untuk membelanjakan barangan harian kerana perlu mengeluarkan wang yang banyak bagi menampung kos cas tambahan oleh peniaga. Ditambah dengan kos hari hidup yang tinggi di negara tersebut, pelaksanaan cukai VAT tidak memberi kesenangan kepada golongan berpendapatan rendah di sana. Selain itu, impak negatif pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan di UK dari aspek perniagaan ialah prosedur tuntutan semula yang merumitkan.
Bagi tuntutan semula, caj GST yang dikenakan kepada pelanggan, peniaga perlu memastikan bahawa pelanggan sedia ada mendaftar dengan GST. Jika tidak, ia akan menyukarkan tuntutan semula GST. Selain itu, syarikat yang berdaftar dengan GST juga perlu mengekalkan tugas pentadbiran yang ketat, terutamanya dalam hal merekod dan mendokumentkan semula invoice dan resit GST serta memfailkan penyataan GST setiap 3 bulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tiada ketirisan di dalam pembayaran semula tuntutan GST yang dikenakan oleh pihak kerajaan. Kesimpulannya, sistem percukaian yang dijalankan oleh negara UK iaitu GST atau VAT adalah cukai pelbagai peringkat pengguna, barang dan perkhidmatan. Sistem percukaian ini membawa pelbagai kesan kepada sektor ekonomi dan sosial di UK. Antara kesan GST adalah mengatasi beberapa isu seperti mengatasi imbangan pembayaran di UK dan mengurangkan kesan cukai lain. GST juga memberikan kesan negatif kepada aspek individu dan perniagaan dalam negara tersebut. Kerajaan UK perlu mengubah dasar ekonomi yang lebih menguntungkan untuk mengurangkan kesan negatif berpunca dari pelaksanaan sistem percukaian GST di negara tersebut. Selain itu, bagi memastikan hasil negara tersebut dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di negara tersebut.